kinda crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than... Sesuai dengan firman Allah ataupun dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihi salam yang berdoa, Rabbana zalamna. Dia kata, Tuhan, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Wa anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, tu dia mengaku. Hak mengaku inilah tuan-tuan kita nak bawa pada diri kita. Kadang-kala kita tak mengaku, kita ego. Bukan setakat ego dengan manusia, dengan Allah Ta'ala pun. Apa salahnya tengah-tengah malam manusia tak ada bini, tak ada tidur apa semua, mengaku je lah depan Allah Ta'ala. Itu je yang Allah Ta'ala nak. Mengaku, Tuhan, aku telah menzalimi diri aku. 20 tahun aku tak sembahyang, 10 tahun tak sembahyang, 30 tahun tak tutup aurat. Itu bahagian bini, anak, ataupun bahagian orang perempuan. 20 tahun, 10 tahun aku membiarkan isteri dan anak aku tak pakai tudung. Maknanya kita mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau lah tak ampunkan dosaku, siapa lagi nak ampunkan? Maknanya di sini kita mengaku, itu yang penting. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tak ampunkan dosaku, engkau tidak rahmati, kesian padaku, maka jadilah aku minal khasirin, orang yang rugi. Rugi itu bukan setakat rugi di hari akhirat. Orang yang berdosa ni dia rugi dalam dunia pun dia rugi dah. Rugi paling tidak, rugi kerana dia sendiri dipandang, di akhir sekali akan dipandang buruk oleh manusia yang lain, sama ada bini dia ataupun suami dia ke, ataupun masyarakat. Kalau suami itu adalah suami yang durhaka kepada Allah, yang tak baik, sama ada dia tak baik dengan Allah ataupun dengan manusia, jangan fikir isteri itu dia meredai. Cuma atas nama dia bini, atas nama dia isteri, dia tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak buat apa. Ada satu kes ini sampai sekarang ni, kadang-kadang dia beritahu pada saya. Dia kata, tak tahulah betul ke tidak, tapi gaya tu macam betul. Suami dia ni, dia boleh tinggal, kadang-kadang dia nak marah pada bini dia tu, dia boleh tinggal isteri dia tu tepi jalan. Ikut cerita isteri dia ni, kadang-kadang dia telefon, maknanya dia sekarang duduk tepi jalan apa benda. Wallahualam betul ke tidak, tapi saya tahu kes dia tu ada hak dia cerita tu betul. Kita dapat trace dan dia menceritakan masalah. Dan suami dia mari tu dengan suami dia kaya. Pernah satu kali suami dia, isteri dia mari jumpa anak dengan kereta yang agak besar lah, kaya lah. Maknanya kalau dia cerita suami dia, saya pun tak kenal suami dia asalnya, tapi bila dia mari tu dengan kereta tu, nak kata kerana nak jumpa saya, nak pergi sewa kereta besar, tak pernah sabar dah. Maknanya bila dia mari dengan kereta besar tu, maknanya memang dia kaya lah. Lepas tu dia kata masalahnya, dia kata bila dia tegur, dia silap dia kata dia tegur jangan main perempuan lain. Kalau berasa tak cukup dengan dia, kahwin seorang lagi. Tapi suami dia tak dengar yang itu. Bukan setakat tak dengar yang itu, hak sembahyang bang tu dia kata memang tegur sikit kena marah. Itu je kes yang jadi menyebabkan dia tu ditinggalkan ikut suka. Jadi saya tanya dia, habis ke mana yang awak pergi bila apa ni ditinggalkan di tepi jalan? Dia kata itulah kadang-kadang telefon kawan-kawan, mari ambil,
Jadi benda ni tuan-tuan, dia durhaka kepada Allah. Kalau betul cerita ni, kita ambil kes tu. Kalau betul dia durhaka kepada Allah kerana tak sembahyang, lepas tu pula dia durhaka kepada Allah dan juga kepada manusia, isteri dia, kerana orang panggil macam membiarkan, tak nak marah, mudah je letak tepi jalan, ya. Dan mina arak saya tanya tak ada, cuma main perempuan je kuat. Durhaka kepada Allah Ta'ala pula kerana dengan perempuan, isteri tu tegur tak boleh. Maka benda-benda yang seperti ini, ya, kalau ada sedikit masa ataupun ada satu kali datang satu perasaan berasa nak taubat, ambil terus kesempatan itu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala tengah malam ke, ataupun bersendirian di masjid sehari pun tak apa, kan? Antara zuhur dengan asar tu tak ada orang, mari duduk seorang. Nak bangun tengah malam kan, semayang pun tak lagi kan. Tak apa, bila time rasa menyesal tu, mari terus merintih dan mengaku depan Allah. Mungkin orang duduk 3 orang je yang nak semayang, yang tak semayang zuhur lagi ke, lepas zuhur tu tak ada orang, mari duduk termenung sekejap. Mari tak semayang buat apa, ya? Biar ada satu perasaan zalamna, ya? Menzalimi diri sendiri. Tuan-tuan, kalau jumpa orang, jangan kita straight forward, ya? Kadang-kadang dari sudut agresif kita, awak pergi masjid semayang, tak apa, awak pergi duduk masjid, tak apa, awak duduk, tak payah ambil semayang, ya? Itu dari sudut dakwah kita kena cara macam tu. Tapi dia tu sendiri, kan, dia akan mikir seorang, kalau dia dah banyak melakukan salah dan dosa, bila dia mari masjid, takkan dia tak ambil semayang. Tapi cara kita tu jangan agresif. Jangan dia rasa payah pula aku nak bertaubat, kena semayang pula. Tak apa, kata awak pergi duduk masjid antara zuhur dengan asar tu, mari, tak payah semayang, tak payah semayang sunat apa benda, tak payah ambil semayang. Duduk termenung seorang, tengok mimbar. Kalau boleh duduk tengah-tengah kubah. Tengah-tengah kubah ni, satu-satu masjid kadang-kadang dia ada power. Kubah, kita ada kubah kan, open. Jangan fikir maknanya orang buat kubah tu open, tak ada sebab. Dia ada sebab tu. Dia ada power dia yang tertentu. Duduk tengah-tengah tu dia ada dia macam gelombang, ya? Duduk termenung sekejap, mikir elok ke tak perangai kita selama ni. Biar mari satu perasaan mengaku. Bila dah mari satu perasaan mengaku, comel dah tu. Berasa nak semayang, ya? Jadi bila dah mengaku, dia akan mari step yang kedua, kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita pula macam bagi satu ini syarat. Tuhan, kalau sekiranya Engkau tak ampunkan dosaku, tak kesian pada aku yang berdosa banyak ni, kan, maka jadilah aku minal khasirin, daripada kalangan orang yang rugi. Jadi inilah yang berlaku pada Nabi Adam alaihissalam. Dia mengaku dan dia iktiraf, dan akhir sekali dia menyesal dan dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala terima dia punya taubat dia. Baik, Ibrahim bin Adham berkata, sekiranya saya masuk neraka padahal saya taat pada Allah, lebih baik daripada masuk syurga padahal saya telah buat maksiat kepada Allah. Artinya, jika masuk syurga padahal sudah pernah berdosa, maka ia tetap merasa malu kepada Allah kerana telah berbuat dosa. Dan andai kata masuk neraka padahal ia tidak pernah membuat dosa, maka ia tidak merasa malu dan selalu masih dapat mengharap rahmat Allah untuk dapat keluar daripadanya. Ini orang makam tinggi, ya? Saya sebut benda ni dia orang makam tinggi ni, dia cakap lain macam, ya? Ilahi lastulil firdaus, ilahi lastulil firdaus wala aku ala nari jahim. Tuhan, aku ni tak layak masuk syurga, ya, tapi aku tak mampu untuk berada dalam neraka. Ada satu ustaz tu saya tengok dalam YouTube, anda tengok tak betul sangatlah dia. Dia kata ini satu ucapan, dia kata manusia yang tak betul. Dia ni saya ingat dia belajar bab straightforward lah. Dia tak belajar bab nak apa ni orang panggil balaghah, kan? Dia tak belajar bab orang panggil tasawuf. Orang tasawuf, orang yang ada balaghah ni, dia cakap macam tu lah. Macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali, uhibbus salihin walastu minhum. Dia kata
Aku suka sangat orang baik, orang soleh, tapi aku bukan daripada golongan mereka. Itu apa dia makna dia? Bukan dia tak nak jadi soleh. Dia nak cerita tawaduk, dia ada ilmu tasawuf. Yang ustaz ni saya ingat tak ada ilmu tasawuf ni. Ya. Dia kata ini ada juga orang tak nak masuk neraka. Apa ni, tak nak masuk syurga. Ilahilastulil firdaus. Dia faham bahawa orang tu tak nak masuk syurga. Orang tu kata aku ni tak layak Tuhan masuk syurga. Macam Nabi Adam lah, Rabbana zalamna anfusana. Dia mengaku diri dia tu banyak buat dosa. Ya. Padahal dia Nabi, salah dia pun bukan besar. Kan? Tuhan kata jangan pergi pohon tu. Kan? Dia pergi juga. Itu je. Jadi jangan sampai kita, dia dalam ini dipanggil dalam syair. Syair ni dia benda yang abstrak lah ya. Benda yang kadang-kadang dia nak sangat benda tu tapi dia beritahu tak nak. Kan? Atas dasar apa dia? Atas dasar dia nak cerita perasaan dia, aku ni nak masuk syurga. Aku tak layak masuk syurga, tapi aku tak mampu masuk neraka. Tuhan faham lah tu. Maknanya dia nak sangat masuk dalam syurga. Pasal apa dia? Sebab dia kata dia tak mampu masuk neraka, duduk dalam neraka. Tapi kenapa dia kata aku tak bukan ahli syurga? Pasal dia berasa dia kerdil, dia tu banyak dosa. Jadi begitu juga kepada Ibrahim bin Adham ni. Dia kata aku berasa kalau aku masuk neraka, padahal aku taat pada Allah Ta'ala tu, itu aku rasa lebih baik daripada masuk syurga tapi tak taat. Nak ceritanya biar bagi pihak aku, biar aku ni maknanya buat yang terbaik untuk Allah. Lepas tu Tuhan masuk neraka, tak apalah, aku dah buat baik dah. Tiba-tiba masuk neraka juga, macam mana? Daripada aku masuk dalam neraka, dalam syurga, tapi aku sendiri bergelombang dengan dosa, pernah buat dosa dulu. Jadi maknanya apa dia? Kalau boleh aku tak nak buat dosa. Ya, itu yang aku nak hidup dalam dunia ni. Dalam dunia ni kalau boleh tak nak buat dosa, dan sebaik-baiknya aku nak buat ketaatan yang paling maksimum. Kalau takdir juga, ibarat kata beginilah. Ya, kita sebagai ayah suruh anak belajar ni, tak lama nak SPM belajar. Kita pun cakap, ayah ni tak kisah awak tak lulus. Ya, asalkan belajar, ayah tengok awak belajar dengan baik. Tak lulus tak apa. Bukan kita tak nak tak lulus, kita naknya dia belajar. Ya, macam ni juga. Ya, taat, buatlah taat yang baik. Takdir masuk neraka juga, buat macam mana? Puas hatilah kita. Salah begitulah yang nak dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham tu. Ya. Jadi ini orang panggil sensitivity orang dulu terhadap dosa-dosa dan juga maksiat yang berlaku pada diri mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin al-ahya' minhum ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Suratul Qiyamah, muka surat 1321 ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم
قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى إلى ربك يومئذ
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suratul Qiyamah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsim. La dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Uqsimu al-qaf mati 8 qalqalah sura yakni melantun yang kecil. Simu biyaumil biyaw ya waw mati yaw lin baca dengan lembut. Mil qiyamah mi alif lam mati bawah mil alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan terang ataupun nyata. Qiya ya datah ya 2 harakat mad asli sunai. Qiyamah ta marbutah diwaqafkan jadi ha. Qiyamah. Sekian wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suratul Qiyamah. Muqaddimah surah Al-Qiyamah
Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 40 ayat, dinamakan surah Al-Qiyamah, perihal hari kiamat. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat dan dengan an-nafsul lawamah, bahawa manusia akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Intisari kandungan membentangkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah melaksanakan segala yang telah dijanjikan. Pada hari itu, hari kiamat, manusia diberitahu akan segala yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia berperi-peri memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerengkungnya, dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan serta kedahsyatan pun bertindih-tindih. Maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Suratul Qiyamah, surah yang ke-75, diturunkan di Mekah, mengandungi 40 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ayat 2, dan aku bersumpah dengan an-nafsul lawamah. 1801, nafsul lawamah, iaitu jiwa yang tiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri semasa ia berbuat baik dan berbuat jahat. Ketika berbuat baik, ia menempelak dirinya, mengapa tidak membuat lebih banyak? Sebaliknya, kalau ia melakukan kejahatan, lebih-lebih lagi tempelak dan sesalnya. Ayat 3, patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Ayat 4, bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami